Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semua sehat? Dah sarapan? Belum. Belum? Semua dah berada di college ke ada lagi yang belum? Okey, untuk memulakan kita punya kelas pagi ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab dan selawat 3 kali. Al-Fatihah. Okey, so last week kita dah belajar mengenai transformer chapter 2. Hari ini kita akan sambung pada chapter 2 lah. Okey, sekejap saya share dia punya slide. Okey, ada nampak slide tu? Nampak. Okey. Okey, so saya refresh balik mengenai transformer. Okey, transformer ni adalah either untuk step up ataupun step down. Okey. Okey, ni dia punya contoh transformer yang sliding lah. Yang sliding maksudnya yang putih ni kamu boleh yang knob yang hitam ni kamu boleh adjust dia punya voltage. Sama ada nak naik ke ataupun turun. Okey, ini konsep dia punya secara block diagram dia, gambar raja dia. Maksudnya kita ada magnet, lepas tu kita ada coil, primary coil dengan secondary coil. So yang tengah-tengah ni adalah iron core. Okey. So bila kita ada supply current dekat primary coil ni, so bila kita lalu dekat medan magnet, dia akan induce voltage dekat secondary coil. Ni basic lah dia punya explanation. Okey. Okey, dia punya bahan-bahan yang penting adalah dia punya core tadi tu, core material. Dia mesti low reluctance untuk to minimize the magnetizing current. Core material ni kan bahan dia tu. Lepas tu keep eddy current losses down. The core is made of lamination. The thickness of each is inversely proportional to the rated frequency of the transformer. Ni adalah ciri-ciri core material lah. Lepas tu dia punya type transformer ni ada dua jenis.
iaitu core type dengan shell type. Yang core type ni yang bentuk macam ni. Maksudnya core tu kamu winding kaki kiri dengan kaki kanan dia tu, kaki yang belah luar. Outside leg. Kalau yang shell type ni maksudnya winding dia dekat tengah-tengah. So, kamu boleh faham lah tengok gambar raja ni. Lepas tu dia adalah conductor. Conductor maksudnya adalah yang winding tu. Copper winding tu kan. Dia adalah conductor yang bagus. Normally kita akan gunakan copper lah. Sebab itu dia warna coklat. Ni contoh dia. Kamu tengok yang copper tu, yang coklat tu adalah copper wire. Okey, yang last week kita explain adalah yang ideal transformer kan. Transformer yang secara teori sajalah. Maksudnya tiada loss dan sebagainya. Okey, formula yang kamu kena ingat adalah yang ni mengikut hukum Faraday. Hukum Faraday dalam transformer kan. Kalau dalam teknologi elektrik dia adalah hukum Ohm's law, Kirchhoff law kan. KCL, KVL, Kirchhoff voltage law, Kirchhoff current law. So dekat transformer ni adalah Faraday's law. So formula yang kamu kena ingat adalah VS over VP. VS ni maksudnya kamu punya primary input kamu lah. VS ni adalah secondary kamu punya output. Lepas tu dia punya equal to NS, maksudnya N winding dekat secondary ni over NP winding dekat primary. So kalau kamu convert pada power, formula dia akan jadi macam inilah. PP sama dengan PS. Maksudnya power dekat primary adalah sama dengan power dekat secondary. Dia tiada loss. Maksudnya 100% lah, tak ada loss. Okey, so itu formula asas yang kamu kena ingat lah. Lagi satu yang EMS ni, ERMS, voltage root mean square, 4.44, frekuensi F, N dia punya winding, V, flux. So itu lagi satu dia punya. Ni lagi satu formula, E1, E2 ni sama lah tadi macam VS over VP tu sama. Cuma yang ni gunakan E, gunakan. So dia punya ratio tu sama dengan A. N1 over N2 sama dengan A ataupun E1, E2 sama dengan A. So A ni adalah dia punya nisbah winding tu. N. Kalau A tu lebih besar daripada 1, maksudnya N1 ni dia punya winding kata 100. Lepas tu N2 winding 50. So 100 bagi 50 adalah 2. So 2 lebih besar 1, maka dia adalah step down transformer. Okey, kalau N1 ni fewer turns, maksudnya kurang over N2. Contoh N1 ni 50 pusingan. So A lebih kecil dari 1. Jadi dia akan jadi step up. So kamu tengok sini tadi, N tu adalah yang ni. Ni kan. Winding ni, pusingan ni berapa lilitan kamu lilit pada dia punya core. Itu dia punya maksud. Okey, so current pun sama. Current ni dia inverse Inverse maksudnya berkadar songsang. Sebab itu formula dia akan jadi IP over IS sama dengan VS over VP. Ataupun dia punya formula dia sama dengan NS over NP, so 1 per A. Ni formula dia lain sikit sebab dia berkadar songsang, inverse. So kamu kena perhatikan betul-betul primary, secondary tu secara betul. Lepas tu dia ada impedance. Maksudnya dalam transformer ni ada galangan ataupun traffic impedance ZS.
So ZS sama dengan VS over IS. Maksudnya pada secondary lah. And then bila kamu derive ZS tu kecil-kecil kan, last sekali formula dia ni yang ni. ZP over ZS sama dengan A kuasa 2 ataupun NP per NS kuasa 2. So ini formula-formula ringkas yang kamu kena perlu ingat lah. Contoh kamu hari tu dah explain, so kamu tengok balik. Okey, so hari ni kita akan sambung kepada practical transformer. Yang tadi ideal secara teori, secara kiraan. Tetapi dalam practical ni dia mesti ada loss. Current tu kan, katakan kamu punya power supply power berkuasa 100, tapi bila power out mungkin 90, 95. So dia ada loss. So apakah yang menyebabkan loss tersebut? Okey, kamu tengok equivalent circuit. All transformer have winding resistance. Ni tengok, actually mesti ada resistance. A core with finite permeability, leakage flux, and hysteresis and eddy current losses, and those non-ideal. So benda-benda ni lah yang menyebabkan dia non-ideal. Kan, maksudnya dia ada leakage, flux, lepas tu dia ada eddy current losses. Ni lah item-item yang ada ataupun menyebabkan transformer itu tidak 100% pada outputnya. Ni gambar dia, okey. Okey, sekarang kamu tengok ni, dia ada coil. Ni coil ni, inilah coil tu maksudnya resistant, and then ni resistor. Kalau yang tadi dia just, kalau ideal dia just direct je kan, tak ada. Okay, is still not ideal because it has magnetizing current flowing into it. Maksudnya ini bukan ideal. Yang idealnya adalah ini. And ideal sebab dia ada lagi tambah eddy current losses, magnetizing branch. So yang ini, kamu tengok yang tambahan yang selari ni, dua ni kan, kamu tengok yang selari dua ni. So itu adalah magnetizing punya branch. Okay. Kamu compare yang atas dengan yang bawah tu lah. Dia ada beza. Kamu tengok. Okay, so bila kamu dah faham dia punya ideal transformer tu, gunakan yang gambar raja yang tu, and then bila kamu draw dia punya litar, dia akan jadi macam gini. Nampak? Kamu ada RP, maksudnya yang resistant primary ni primary ni. Lepas tu kamu ada JXP ni. And then kamu ada magnetizing M. Kamu panggil magnetizing Ini RM. Oh sorry, ini JXM magnetizing. Yang ni magnetizing resistant R. So kalau coil tu kita panggil untuk coil kan. So coil JXM. So J itu adalah yang imaginary. Yang maya punya lah dia punya resistant. Okey, untuk sebelah secondary dia sama. Kamu ada yang ni adalah coil, so JXS secondary, and yang ni ada simbol resistor, so RS. So A ratio nisbah 1 lah, bergantung lah. A ni 2:1 ke 1:1 bergantung. So ini adalah equivalent T circuit. Litar yang bersamaan untuk transformer circuit. Okey, yang ini adalah untuk secondary. Primary P. Okey.
Okey, sekarang kalau kamu refer pada primary, okey. Yang ini tadi yang gambar dia saja, and then yang ini dia explanation, this circle refer to primary. Apa yang dimaksudkan refer primary tu, kamu ada tambahan dekat sini. Okey, yang RP, JXP, JXM, RM ni sama, kamu ada tambah lagi ni, JXS. Maksudnya daripada secondary tu kamu masukkan daripada primary sebab dia refer to primary. Okey. JX secondary sama dengan A kuasa 2 JXS secondary. Yang RS pun sama, A kuasa 2 RS secondary. Okey, ini formula. And then bila kamu derive, kamu ringkaskan dia akan jadi satu formula yang lain dah. Okey, kalau yang ini, yang bawah ni, refer to secondary. Maksudnya kamu punya litar ni pada secondary. So yang ini JXS, RSS, JXM, RM ni adalah yang asal dia. Okey. And then untuk R primary, dia pada refer pada primary kan. Maksudnya kan litar kamu tu pada secondary, tetapi kamu ambil komponen daripada primary tu sebab itu ada RP ni. RP ni sama dengan R primary over A2. Lepas tu untuk JX primary sama dengan JXP over A kuasa 2. Kalau dekat refer pada primary tadi, kamu darabkan. Kan? A kuasa 2 darab JXS. RS sama A kuasa 2 RS. Tetapi kalau kamu refer to secondary, so kamu kena bahagikan. Ni beza dia lah. Okey, tak apa. Nanti kamu tengok contoh, kamu akan faham lah benda ni. Okey, lepas tu kita ada reflection in transformer. Kan? One simplification that introduces only a small error is to move the magnetizing branch to the primary terminal and then combine the primary and secondary resistance and leakage reactance. So ini adalah cara untuk mengurangkan error atau mengurangkan kesalahan. Maksudnya kita move magnetizing branch to primary terminal, then combine the primary and secondary resistance and reactance. So the combination of the winding resistance is called the equivalent resistance, okay? And then the combination of the leakage reactance is called equivalent reactance, okay? So the combination can be referred to one side only, either primary or secondary. Okey, sekarang kita nak refer pada mana? Okey, so kamu tengok gambar dekat ni. Explanation dia yang atas ni, kamu tengok yang ni. So ini adalah transformer reflection. Maksudnya dia punya circuit dia. Okey. So dia punya itu cantilever circuit refer to primary. Maksudnya kamu refer pada primary. Kalau kamu yang ambil yang atas tadi kan. Ni dia bagi RPA2, JXP, JX2 ni. So dekat sini dia shortkan pada R equivalent dengan J equivalent. Primary. P tu primary lah. Yang JXM dengan RM ni sama, dia tak ada beza. Maksudnya magnetizing punya resistance dengan magnetizing punya impedance imaginary. Okey, so R equivalent P ni, R eq P sama dengan RP campur A kuasa 2 RS. RP campur RS kuasa PS.
Dan untuk X equivalent ni XP campur A kuasa 2X darab XS. So formula ni, formula ni kamu kena ingat. Maksudnya dia refer pada primary. R equivalent primary. So dia refer pada primary. Resistance dengan impedance ni. Okey. Formula ni satu kena ingat. Okey, lepas tu kalau kamu refer pada secondary, okey. Dia punya JXM, RM sama, tapi dia punya atas tu R equivalent secondary. JX equivalent secondary. Kalau tadi primary, ini secondary. So, bila kamu shortkan, dia punya formula dia akan nak jadi resistance equivalent secondary RP over A equals 2 campur RS. So, sama dengan R cross P, P campur dengan RS. Satu lagi formula. Lepas tu kalau untuk X equivalent sama dengan XP over A kuasa 2 campur X secondary sama dengan X kuasa P campur XS. Okey. Ini untuk secondary. Kalau yang atas tadi formula ni adalah untuk primary. So kamu kena ingat ni formula satu, formula. And then yang ni formula untuk secondary. Okey, so kalau kamu tak faham kan apa benda ni, kita tengok contoh macam mana nak fahamkan dia punya. Okey, ini adalah tiang. Contoh dekat tiang tu ada transformer kan. Ni contohlah transformer. So dia yang ni adalah 3 pasar, kamu tengok ni. 1 2 3 ada 3 wire tu kan. So itu adalah transformer lah. Okey, kamu tengok contoh ni. Macam mana kamu nak gunakan kamu punya formula tadi tu. Formula yang atas tadi. Dalam soalan biasa dibagi parameter tu. Kan? RP, lepas tu RX, lepas tu RM, XP, lepas tu XS, XM. So kamu tak perlu takutlah tengok soalan. Yang kamu kena faham adalah formula tersebut. Formula tu kamu kena tahu macam mana nak gunakan. Okey, dia cakap sini step down transformer. Rated dia 100 kVA, kilowatt ampere. Okey, so 7,200 maksudnya voltage input. Okey. Lepas tu 277 ni adalah voltage output. Sebab itu dia step down transformer. Okey. So kamu tengok dia punya solution. Soalan dia, find the equivalent widened impedance. Okay, impedance refer to the high voltage, repeat for the low voltage. So dekat sini kamu tengok ada dua soalan. Yang first, high voltage refer to high voltage, and then for low voltage. Dia suruh cari impedance. Okay, impedance. Impedance tu adalah galangan dia lah, Z. Impedance. Okay, equivalent impedance refer to the high. Kenapa high? Kamu tengok tadi high sebab dia adalah primary kan. Voltage high dekat primary 7,200. Kalau dekat secondary adalah 277. Maksudnya adalah low voltage. Okay. So kamu tengok ni. Sekarang yang first dia suruh refer pada high voltage. So maksudnya refer pada primary. Okey, so sekarang A formula dia adalah VP over VS. Sebab kamu pada primary tadi.
Okey. So, lepas tu kamu dapat nilai A. Kamu bagikan VP adalah 7,200. V secondary adalah 277 volt. Okey. So, kamu dapat A. And then bila kamu masukkan formula tadi, R equivalent dekat primary kan. So, RP darab RP plus A kuasa 2 R secondary. So, kamu just masukkan dah dia punya nilai. Sebab itu saya cakap tadi, kamu kena ingat dia punya formula ni. R equivalent primary sama dengan R primary campur A kuasa 2 darab R secondary. So, value dah dibagi dekat atas ni. So value dah dibagi RP, RS, XP, XS, RM, XM. So kamu just masukkan. Okey, sekejap Halo, Assalamualaikum. Ya, ya. Kan saya cakap kelas hari ni cancel. Kamu tak baca pasal. So kita start minggu depan. Okey, okey, okey. Okey, maaf ada gangguan. Okey, so kamu masukkan dia punya value, RP dah bagi 2.92, A kuasa 2 kamu dah darab ni dapat 259 and then RS dah diberi 0.004, so kamu dapat R equivalent primary adalah 5.839 ohm. Okey, senang je kan? Yang penting kamu ingat formula. Kalau formula tak ingat, salah sikit. Okey, untuk X, X kamu adalah XP primary sama dengan A kuasa 2 XS. Formula ni basically kamu tukarkan je lah. Kalau resistor R, kalau X kamu masukkan nilai X. Formula ni sama je. Cuma kamu tahu apa nak diberi nilaikan tersebut. So kamu masukkan XP 14.6. Kamu tengok diberi dekat tu. XP 14.6. Okey, masukkan. And then A dah bagi dapat tadi kamu dah cari. XS masukkan 0.02, so kamu dapat 2919. So Z equivalent, impedance equivalent Z equivalent sama dengan 5.89 yang R tu campur dengan X ni J29.2 ohm. J ni adalah bentuk imaginary. 5.8 ni adalah bentuk real. So ini adalah bentuk apa? Bentuk real dengan imaginary lah. Okey, so kamu dah dapat untuk high voltage. Okey, soalan yang kedua, equivalent impedance refer to low voltage ataupun secondary side. So nilai A sama. Nilai A ni tak berubah maksudnya sama untuk dua-dua condition. Cuma formula je. Formula untuk secondary, formula dia ada yang ni. Kamu tengok formula secondary tadi, RP bagi dengan A kuasa 2 campur RS. Kalau yang primary ni campur kan. Okey, so kamu ingat gitu. So kamu masukkan dia punya value, RP tadi 2.92, A kuasa 2 masukkan ni, RS. RS kamu adalah untuk secondary. 0.0432. Masukkan nilai. Dapat dia punya value. Okey, so untuk X
X sama dengan XP over A kuasa 2 campur XS. Ini pun sama. Kalau untuk R, kamu just masukkan R. Kalau untuk X, masukkan X punya value. Formula dia lah. Kalau kamu nak senang ingat. Okey, so kamu masukkan equivalent skirt X equivalent, masukkan nilai XP 14.6 bagi dengan A kuasa 2, 25.99 campur 0.216. So kamu dapat ni. So dalam bentuk rectangular, Z equivalent secondary, impedance equivalent ada 0.86 ni real, 0.86 ohm campur J 4.3. Ini bentuk imaginary kali 10 negatif 2 ohm. So itu adalah nilai impedance untuk secondary side. Kamu dah belajar kan bentuk rectangular, lepas tu bentuk pole dalam apa tu? Algebra. Ada belajar tu? Teori beta tu. Teori beta kan? So kamu kena ingat balik lah ni. Ini bentuk rectangular. Kalau bentuk pole ataupun kutub, kamu jadikan dia dalam bentuk angle. Magnitude dan angle. So, yang penting kamu ingat formula tadi lah. Simple je ni soalan ni. Sebab dia bagi data dan then kamu just input the data into the formula. Okay, example seterusnya. Ni pun sama. Tengok, soalan sama je. Step down, transformer rated 140 kVA. Step down kali. And has the following equivalent circuit parameter. Ini step down ke step up? Kalau macam ni. 400 jadi 1000. Step up. Step up. Kalau ikut itu macam step up kan? Step up. Soalan ni salah ke ataupun macam mana? Tak apa, kita tengok dulu contoh dia. Okey, saya bulatkan nota dulu ni. Okey, dia bagi juga parameter dia. R primary, R secondary, lepas tu magnetizing. Lepas tu X primary 20 ohm, XS secondary 80, X magnetizing 1200. Okey, soalannya draw the equivalent winding impedance, refer to the high voltage side and low voltage side. Dua sub. Sekarang yang tadi kamu cari nilai dekat voltage, high voltage dengan low voltage. Yang ni dia tambah, suruh draw dia punya lita. First sama juga, kamu kena cari nilai dia tadi tu. Cari value tadi tu. Okay, and then bila kamu dah ada value, baru kamu boleh draw kan. Kalau kamu tak ada value, macam mana kamu nak draw? Okay, first kamu refer to high voltage dulu. Okay, A sama N1 over N2 ataupun V primary over V secondary. So dia punya formula, masukkan value 400 over 1000. Kamu tengok dekat sini kan, nilai A ni apa? 0.4 kan? Betul? Bila A kecil daripada 1, dia akan jadi apa? Apa transformer? Siapa tahu? Kalau A kecil lebih 1, dia jadi transformer apa? Step up ke step down? Step up. Step up kan? So soalan tadi patutnya step up transformer lah. Betul lah. Maksudnya soalan tu ada mistake sikit. Mungkin typing error lah ni. Ni kan. Patutnya a step up transformer. Sebab A tu adalah kecil dari 1. Ataupun kalau kamu tengok sini, 400 jadi 1000. So daripada input kamu 400 and then output jadi 1000. So dia automatic jadi step up. Tetapi kalau kamu tak confident and then kamu cari dekat sini,
nilai A dia di sini. Kamu dah tahu A kecil 0.4 smaller than 1. So, itu adalah step up transformer. Okey, lepas tu kamu nak refer to high voltage. High voltage ini adalah high voltage. So, high voltage adalah secondary sebab kamu tengok ni. Okey, so kamu masukkan dia punya formula. Secondary side high voltage sebab kamu tengok ni voltage dia dekat sini. Ni 1000. 1000 adalah high voltage. Kalau 400 ni adalah low. So 1000 kita refer pada high voltage pada secondary. So kita masukkan formula untuk secondary lah. R equivalent R primary over A kuasa 2 campur R kuasa 2 R primary. Sorry kadang dekat modul ni guna primary lah, guna secondary, yang ni guna R1, guna R2 kan. Biasanya kalau R1 maksudnya R primary. Kalau R2 tu R secondary. Dia typing ni mungkin bercampur-campur. Okey, so kalau R primary, R1 ni, nilai dia tadi dekat sini berapa? R primary adalah 10 ohm kan? 10. Okey. So, A kamu dah cari 0.4, R2 ataupun R secondary. R secondary value dia adalah ni, R secondary 50 ohm. So, kamu masukkan nilai dia. And then kamu dapat 112.5 ohm. Okey. Untuk X, untuk imaginary, X equivalent. Okey. Equivalent, so X1 atau X primary over A2 plus X secondary. So, kamu masukkan value dia. X primary adalah 20 ohm, X secondary 80. So 20 80. So kamu dapat 205 ohm. And then equivalent dia adalah 112.5 ohm R equivalent plus J X equivalent. So kamu dapat J 205 ohm. Okey, so litar setara tadi dia suruh draw litar kan. So bila kamu dapat value ni, and then kamu lukis je lah litar dia. 1125 ohm dengan J 205 ohm. First kamu kena kira, calculate dulu untuk dapatkan R equivalent dengan X equivalent. Okey. Untuk low voltage maksudnya pada primary lah. Primary kamu tadi ada berapa? Voltage kamu rendah kan? So kamu masuk formula dia. R equivalent sama dengan R1 plus A kuasa 2, R kuasa 2 ni masukkan value dapat 18 ohm. Lepas tu untuk X equivalent sama dengan X1, X primary plus A kuasa 2, X secondary. So kamu dapat value dia 32.8 ohm. So equivalent dia dalam bentuk rectangular. Z equivalent 18 campur J 32.8. So litar setara dia adalah 18 ohm dengan J 32.8 ohm. So kamu kena faham dia punya formula and then refer ke mana? High voltage ke, low voltage dan seterusnya. Lepas tu kamu draw. Formula senang je, kamu ingat. Okey. Okey, next apa?
Sekarang kita nak tentukan circuit parameter, kan? Yang tadi adalah equivalent circuit, kan? Equivalent parameter, equivalent circuit. Maksudnya kamu jadikan lita tersebut sebagai equivalent circuit untuk transformer. Sekarang macam mana kita nak tentukan dia punya parameter, kan? Yang atas ni semua parameter diberi, kan? Ni soalan ni semua kamu dah diberi dia punya parameter RP, R secondary, XP, X secondary, RM, XM. Ini adalah dia punya parameter untuk equivalent circuit. So kalau bila diberi, kamu boleh tentukan dia punya lita. So sekarang item yang kedua adalah macam mana kita nak tentukan parameter tersebut kalau tidak diberi. Okay. So kamu tengok sini. There are two simple tests that can provide the data required to calculate values for the elements of the transformer equivalent circuit. Okay, so kamu ada dua test untuk menentukan dia punya parameter tu. First, short circuit test, SC. Dia punya tu, test. Ataupun open circuit test, OC, open circuit. Okay, short circuit test ni, yang pertama, normally at low voltage side. Kamu kena tengok, at low voltage side. Itu dia punya keyword. Okay, so dia punya ini tadi sama kan, RP, AJ, XP, JXM, RM ni, S, JXS, Prostupi ni, RS ni, ini adalah high voltage side. Okay, so next. One side of transformer is shorted and voltage is applied on the other side until rated current flow in the winding. Okey, untuk short circuit ni, parameter yang kita perlu carikan, parameter yang kita kena measure, yang kena cari adalah applied voltage. Maksudnya V short circuit. Okey, sebab kamu short circuit kan. And then winding current, I short circuit. SC ni maksudnya short circuit. And then input power, PSC. So itu adalah untuk short circuit punya nilai-nilai yang kamu perlu cari. Okay. The measurement are used to calculate R equivalent and J equivalent, which refer to the high voltage side. So kamu tengoklah ni formula ni kan, terus ni apa benda, JM ignore, and then last kali, ini formula yang kamu kena ingat lah. Yang atas ni just explanation macam mana kamu nak derive formula tersebut. Okay, from the short circuit test, VSC, ISC, and PSC are measured. Therefore, okay, sebab itu formula dia kamu kena ingat adalah Z equivalent sama dengan Z short circuit sama dengan V bagi dengan I. Short circuit tu bagi dengan I lah. Ini formula. Yang atas tadi ada satu formula, yang bawah ni untuk parameter pun ada formula. And R equivalent sama dengan P SC bagi dengan I kuasa 2 SC. Ataupun kalau kamu nak ingat itulah R sama dengan P bagi I kuasa 2 R. Macam itulah. So untuk X equivalent, dia punya formula adalah square root mean square. Root mean square ni, kamu tengok simbol ni, punca kuasa 2. Z equivalent kuasa 2 yang atas tu
tolak R equivalent kuasa 2. So ini kamu dapat X untuk imaginary. Untuk J tu. So kamu ada 3 formula lah ni. 1, 2, 3. Okey, itu untuk short circuit Untuk short. And then kamu ada lagi open circuit. Open circuit dia punya formula macam ini. RP, JXP, JXP, RM sini pun sama macam tadi. Tapi ni low voltage LV side. Lepas tu normally at high voltage side. Okay. High voltage side of transformer is open and rated voltage is applied to the low voltage side. Okay, so sekarang dia punya parameter yang kamu kena cari adalah reading of VOC, voltage open circuit, IOC, current open circuit, and POC, power open circuit, are taken on the low voltage side. Then RM and XM can be calculated. Maksudnya kamu nak kira RM dengan XM ni, magnetnya. Okey, yang ni pun sama. VOC, IOC, POC. Kalau yang tadi VSC, short circuit, ni open circuit. Okey, so kamu tengok dia punya terusnya. Akhirnya, bila kamu dah baca-baca ni kan, ini macam mana dia derive formula. Formula ni yang kamu kena ingat lah. Yang bawah ni. Yang atas-atas ni dia punya explanation macam mana kamu nak derive dia punya formula. So untuk open circuit, formula untuk open circuit adalah POC sama dengan VOC IOC cos theta. Dia punya formula ni macam gitu. Cos theta. Okey, IR current sama dengan cos theta dulu, angle. Theta ni macam mana kamu nak dapat? Angle dia adalah inverse cos negatif 1 ni inverse lah kan. Power bagi dengan IOC, VOC. Maksudnya kamu just rearrange balik ni lah. Formula atas tu. And untuk current resistor, IR sama I open sama, dia ada cos theta je dia punya formula. Ada cos theta. Lepas tu IX sama I open circuit sin cos theta. So kamu kena bezakan cos dengan sin Kalau untuk resistor, I resistor cos. Kalau IX untuk impedance tu sin. And then untuk RM dengan XM, formula dia adalah RM VOC, voltage open circuit, bagi dengan I yang lalu resistance tersebut lah, resistance tersebut. And N XM untuk imaginary adalah V open circuit bagi dengan IX. Okey, so macam mana kamu nak gunakan formula ni kan. Kamu kadang kita hafal-hafal tapi tengok soalan kita tak faham kan. So kita kena buat soalan. Macam mana kita nak apply formula tersebut. Macam mana kita nak kira. Okey, contoh. Example 8. Contoh 8 Short circuit and open circuit test were performed on 100 kVA transformer. Rated, okay, 7200, 277 with the result listed below. Ini dia punya result lah. Assuming step down operation, determine the equivalent circuit parameter of the transformer refer to the high voltage.
Okey, kamu kena faham soalan dia, parameter dibagi. VSC, ISC, PSC. Ini untuk short circuit test. Lepas tu VOC, open circuit test dibagi 277, 14.88, current, power 100. Okey, soalan dia, determine the equivalent circuit parameter. Sekarang kamu nak cari dia punya parameter. Okey, so tengok dia punya solution. Okey, short circuit kan high voltage. Maksudnya kamu tengok yang explanation yang mula-mula tadi, R equivalent REQ dengan XEQ. Okey, ZEQ adalah V short circuit bagi dengan I short circuit. Okey, so kamu masukkan dia punya nilai VS ISC kan. 414, kamu masukkan dia punya nilai. Okey, I short circuit 13.8. So kamu dapat Z equivalent 298 ohm. Z equivalent Okey. Ini kamu refer pada formula tadi, formula yang short circuit tadi. Kamu refer formula ni. Ni kan, mana tadi? Ni formula ni. Short circuit test kan. Bila short circuit test kamu ambil data daripada short circuit lah. Okey. So kamu gunakan formula ni. Tengok tadi apa? Okey, so kamu dah dapat ni. Lepas tu R equivalent sama dengan power short circuit bagi dengan I. So sama juga. Power mana? 1126 I 13.89 kuasa 2. So kamu dapat ni. Okey, so untuk X equivalent tadi formula dia adalah square root mean square Z equivalent kuasa 2 tolak R equivalent kuasa 2. So kamu masukkan dia punya value. Z equivalent tadi berapa? 29.8 ohm kuasa 2 tolak R 5.836 kuasa 2. Dan kamu dapat 2923. Okey. So itu adalah dia punya impedance. Okey, untuk open circuit pula, kamu tengok open circuit. Open circuit, formula dia tadi, open circuit mana formula dia? Ni formula dia. Kamu tengok ni, kena hafal juga formula ni untuk open circuit. Okey, so bila kamu nak tu, kamu tengok dia punya tu. Ni. So first kamu cari angle theta ni. So kamu dapat angle dia adalah, sebab formula kamu semua kena angle kan. Bila kamu kena angle tu kamu kena tahu berapa dia punya value. So angle ni ikut formula yang asal ni, yang atas ni, kamu tengok formula ni. Angle first kamu cari ni kan. Ni. Angle theta open circuit cos -1 POC IOC VOC. So kamu masukkan dia punya value tu. Ni cos -1 P open circuit 1000 bagi dengan IOC 277 IOC 14.8. So angle kamu dapat 75.96. Okey, sekarang IR, current dekat resistor. Masukkan formula I open circuit cos theta open circuit. Ni cos untuk resistance cos. So kamu dapat masukkan nilai dia 1488 cos 7596 36.9, and then I dekat X. I open circuit sin. Dekat X ni guna sin. So kamu masukkan
nilai dia kamu akan dapat plus 0.435. And then RM, maksudnya RM tu resistant magnetizing RM magnetizing, ikut formula tadi kamu bagi adalah V open circuit bagi dengan IR. Okey, kamu tengok formula yang atas tadi ni. Ni RM magnetizing kan. Okey, masukkan formula tu. Sekejap macam mana hilang? Hello, kamu nampak tak skrinnya hilang Hilang tuan. Hilang juga? Hilang. Sekejap saya buka balik Macam mana boleh hilang? Okey. So kamu dah masukkan tadi formula mana tadi? Ni formula tadi kan. RM tadi formula dia V open circuit bagi dengan IR and then XM. Okey, so kamu dah dapat R magnetizing dengan IX magnetizing. Okey, sekarang refer to the high voltage side secondary. Ini dia summarize daripada yang ni tadilah, data-data ni. Kan, maksudnya untuk ni tadi short circuit kamu dapat R5836 X2923, kamu tengok dia punya tu. Ni kan 293 5836. Okey, R untuk low voltage adalah 7636. So RM magnetizing untuk high voltage adalah 7200 bagi 277 darab 76.73 ohm. Okey, so sekarang sebab dia refer pada low voltage, resistornya adalah untuk primary ni. Refer to the high voltage primary side. Maksudnya kamu refer pada primary. Sebab itu kamu gunakan R ni 7673 kamu punya primary. Okey, so formula untuk RM dekat high voltage adalah voltage primary bagi dengan voltage secondary kuasa 2 darab dengan R primary 76.7. So kamu dapat 51846 untuk high voltage primary side sebab kamu primary side kan. And then untuk X low voltage primary sebab kamu refer pada primary 19.19 XM dia. And then XM untuk high voltage adalah 7200, sama juga formula dia, cuma XM ni kamu masukkan dia punya nilai 19.9 ohm. So kamu dapat 12,297 ohm. 5154 kilo ohm untuk resistor. Okey, faham? Ada nak tanya? Sebab soalan kamu refer high voltage
High voltage adalah untuk primary. Kamu tengok sini. High voltage adalah primary 7200. Refer to high voltage. Step dia samalah. Bila kamu buat solution tu, kamu mesti cari open untuk short circuit dengan untuk open circuit. Ni step yang pertama. Bila step yang kedua, baru kamu cari equivalent circuit. Refer to high voltage. Kalau dia kata high voltage, refer high voltage lah. Kalau dia kata refer to low voltage, kamu kena refer dekat low voltage. Yang dekat sini ni, yang ni kamu kena trick dia dekat sini. Kalau untuk short circuit dengan open circuit tu step dia sama. Dekat sini kamu kena faham dia punya tu. Okey, contoh 9. Contoh 9, kamu tengok. Okey, yang first kamu kena faham dia punya calculation and then kamu kena faham dia macam mana nak draw. Soalan basically sama je lebih kurang. Kamu nak cari dia punya parameter. Bila kamu dapat parameter, kamu kena draw. Okey. So kamu tengok example 9. Short circuit and open circuit tests were performed. 100 kVA transformer 50 Hz rated 120 240 and the result are listed as follow. Parameter ni dibagi V short circuit, I short circuit, V open circuit dan seterusnya lah. So sekarang draw the equivalent circuit with the necessary parameters of the transformer. Refer to the low voltage. So ada 3 step dekat sini. First kamu kena kira dia punya parameter, necessary parameter. Lepas tu parameter refer to the low voltage and then draw equivalent. Okey, untuk yang first ni, yang nombor 1 ni, kalau yang 2 ni sama juga, cuma dia refer to the high voltage. Okey. Kamu tengok macam mana dia punya solution. Okey, untuk yang pertama, parameter yang biasa ni, kamu kena cari biasalah. Untuk short circuit, ada Z equivalent. Formula dia tadi, kena ingat. V short circuit, sebab kamu short circuit kan. So, kamu ada Z equivalent. Masukkan value dia, short circuit punya value, V short circuit 40, I short circuit 41.67. So kamu dapat dia punya value 0.96 ohm. Okey, so untuk R power bagi dengan I kuasa 2. So 380 watt bagi dengan 41.67 kuasa 2. Kamu dapat juga dia punya ohm 0.22. Okey, untuk X equivalent, formula ni tadi, square root Z equivalent kuasa 2 itulah R equivalent. Kamu dah cari Z, dah cari R, kamu masukkan nilai dia. Kamu dapat 93 ohm. Okey, ini untuk short circuit punya parameter. Okey, untuk open circuit, open circuit pun sama, kan? Kamu cari dia punya angle, theta tu, masukkan dia punya value. Lepas tu I untuk resistance, I open circuit cos theta. Lepas tu Ix untuk I open circuit darab sin theta, formula dia. And then kamu dapat Rm, maksudnya R magnetizing dengan X magnetizing. So formula dia sama juga, VOC bagi IR, VOC bagi dengan Ix. So kamu masukkan dia punya nilai, dapatlah dia punya nilai. Okey, untuk first tu senang. Parameter untuk short, parameter untuk open. Okey. Yang kedua ni, refer to low voltage primary side.
Okay, refer to low voltage. Kan, low voltage primary side 120 kan, sebab dia low voltage 120. Okay, sekarang bila low voltage refer to the primary, kamu dapat dia low. So resistance kamu adalah RM sama dengan 363.64, XM 20.03. So ini kamu ambil yang primary punya, RM punya ni. Ni RM punya kamu ambil. So R equivalent HV 0.22 ohm. So untuk R equivalent low voltage adalah voltage dia low voltage 120 bagi 2400. Ini voltage untuk secondary, ini untuk primary. Darab dengan R equivalent high volt 0.22 ohm. 0.22 ohm ni mana? Sini kan. Ambil pada primary. Sebab kamu kira sekarang adalah pada primary. So resistance kamu adalah ambil pada resistance primary ni. Ni primary punya. 0.22. Okey, untuk X equivalent dia sama juga, cuma kamu ambil nilai X equivalent tu untuk primary. X ni mana? 0.93 sebab kamu nak kira pada low voltage side pada primary. So kamu tengok ni 0.93 dapatlah 2325 mili ohm. Mili ohm. Okey, boleh faham sini? Ada pertanyaan? Ada tak faham? Sir. Ha. Kalau draw tu dia nak kena draw circuit ke ataupun tunjuk calculation je? Dia kena draw lah. Bila kamu dah kira calculation, dah dapat data kan? Dah dapat data tu baru kamu kena draw gini. Ni bawah tu. Okey sir. Terima kasih sir. Kalau dia tak suruh draw, maksudnya kamu kira sajalah. Okay, Tetapi bila kamu dah dapat data tu, baru kamu boleh draw ni. Okey, sekarang kamu tengok macam mana draw data ni. Okey, kamu tengok value ni. 0.55 ohm ni adalah R equivalent. 0.55. Lepas tu 2.325 ni adalah J. Kamu tengok ni. J ni. Lepas tu 36364 ni adalah untuk yang ni. RM ni. And then 20.03 ohm adalah untuk J. So ini adalah dia punya equivalent circuit lah. Maksudnya kalau setiap tu bagi 5 markah, contoh kan. Ini short circuit 5 markah. Kamu kira-kira ni 5 kan. Ni kira-kira data ni pun 5 jugalah. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Setiap step tu 1 markah. 5. Lepas tu yang ni pun 5 juga markahnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 draw ni mungkin 5 ke 4 ke bergantung lah. Kalau ni pun 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah. Lepas tu kamu lukis macam ni 5. So dalam tu ada boleh dapat 20 markah lah contohnya. So kalau kamu tak lukis ni, kamu hilang 5 markah lah. Sebab ni satu parameter ni 1 markah. Satu ni 1, satu ni 1. And then kamu draw tu 1. Sebab kadang kamu tersalah value kan. Kamu draw mungkin ambil value lain.
kamu kena faham tu, reverse primary ke reverse secondary. Itu yang kadang kamu ambil value yang salah, so bila kamu draw salah, value salah. Ni kan value salah, so mungkin kamu dapat 1 je lah sebab value kamu dah salah. Okay, so next soalan yang kedua dia tadi refer to high voltage secondary. So yang secondary tadi kamu dah kira juga kan, dia punya value, cuma kamu value dia sama je ni, cuma refer tu secondary. So R high voltage adalah 0.22, 0.93. Kamu tengok ni. Ni 0.22, 0.93. Ini adalah untuk primary. Okay, so and then kamu tengok dia punya tu RM363. Sekarang kamu nak primary kan? Secondary kan? So nilai resistance kamu adalah nilai secondary. 363 ni adalah secondary, betul ke? 363 secondary. 363 secondary. Ni kan? 363 ni secondary punya value sebab kamu nak kira pada secondary. Lepas tu XM 20.03. XM, kamu tengok XM 20.03. Okay. So formula dia R magnetizing high voltage. Maksudnya sekarang kamu ambil ni. High voltage adalah 2400 120. Kan kamu tengok kamu punya soalan tu voltage adalah high voltage. Maksudnya kamu punya secondary high voltage 2400. Refer to secondary kan. Lepas tu bagi dengan voltage primary 120. Lepas tu R kamu adalah R secondary. So kamu dapat 145.456 kilo ohm ataupun 145.456 ohm lah. Okey, untuk yang X punya adalah 20.03 ohm and then voltage pun sama. So kamu tengok ni, ini 240 kan, 2400 120. Tetapi kalau untuk primary, formula dia ini 120 2400. Ni kena jaga-jaga ni. Kamu refer secondary ke refer primary. And then bila kamu dah dapat tu, kamu dapat RM XM ni and then kamu draw lah nilai. Okey. Ni 022 J 093. Sekarang kamu RM XM ni adalah ni lah yang kamu cari. 145 ni RM, ni XM J 8012 ohm. So ini adalah lita pada secondary. Kalau yang atas tadi adalah kamu yang ini lita pada primary. Okey. Ada faham? Ada pertanyaan? Ada nak tanya? Tak ada tuan. Faham Senang aja. Faham. Okey, so itu adalah parameter. Parameter yang kamu kena ingat. Macam mana nak kira. Kan? Maksudnya kamu ada lita yang setara, equivalent circuit, T equivalent circuit, apa dia punya parameter. Lepas tu kamu ada open circuit punya data, lepas tu short circuit punya data. So itu kamu kena faham. Okey, so kamu dah habis dua bahagian. Yang first ideal transformer, formula dia apa? And then yang practical transformer, apa dia punya data. Betul?
And then next nanti baru kita masuk dia punya losses. Losses ni. Mana so? Ni kan. So maksudnya kalau ideal tu tak ada loss. Okey. Lepas tu bila kamu dah tahu ideal, kamu belajar pula mengenai praktikal yang sebenarnya, kan? Transformer tu apa dia punya impedance, apa dia punya resistance, apa dia punya parameter open circuit, short circuit. Lepas tu apa dia punya equivalent circuit, kan? T equivalent circuit refer to secondary, refer to primary. Bila kamu dah faham tu baru kita cerita pula dia punya losses. Okey, losses dia adalah macam itulah. Okey, rasanya losses ni kita akan sambung pada minggu depan lah. Minggu depan kita ada lagi sampai 3-phase transformer. Okey, maksudnya kamu dah ni losses ni nanti buat and then lepas tu kita auto transformer. So ini yang kita akan belajar next week lah, sambung dengan transformer, 3-phase dan sebagainya. Okey, ada soalan sekarang ni? Setakat ni tak ada, sir. Tenang je kan. Yang penting kamu ingat formula. Baik, sir. Formula pun simple-simple je, bukan senang. Okey, saya stop sharing. Stop sharing and then okey, so kalau boleh kamu nak display kamu punya tu, kamu kamera kamu on, saya nak ambil attendance. Saya nak ambil gambar ni. Mana semua? Tak ada pun. Ada sir, ada ni sir. Lag sikit, sir. Waduh, nak pakai instrument set ke apa? Oh, Chan, banyak buku belakang tu, Chan. Belakang you study library Chan, you punya rumah, bilik. Ke background je? Background je. Background saja. Background je. Okay, ready? Jap. Tak apa, mana yang ada je. Okay. 1, 2, 3. Jap, saya save. Okay, nanti saya akan hantar pada Google Form juga dekat kamu punya WhatsApp sebagai apa? Yang ada nama lah, yang ni just untuk gambar. Okay. So, untuk makluman, kita punya lab paksa tangguh Lab kita tangguh minggu depan. Baik, sir. Sebab ada memo daripada TDA, dia kata start minggu ketiga, keempat baru boleh buat lab. Saya punya jadual patutnya minggu ni, Baik, tapi sir. ikut lab tu kena minggu depan. Okey, format saya nak bagi kamu ke? Ataupun nanti Boleh. kamu tulis tangan untuk lab punya group? Tulis tangan lah Ya, baik. Ha? Tulis tangan kat, sir. Okey, tulis tangan. So kamu pilih siap lah kamu punya group. Baik, sir. Nanti saya buat ni untuk grouping kat outer. Tak lah, grouping tak payah kat outer. Kamu nanti datang lab. Pilih lah. Pilih sendiri lah nama. Baik, sir. So next week start untuk group A. Hari apa tu? Selasa Selasa, sir. Selasa pagi. Group A nak. Betul, sir. Lepas tu minggu depannya adalah group A untuk section 6 pula. Macam itulah kena rotate.
Baik Apa- sir. Apa-apa information nanti saya akan update lah. Okey. So tak ada soalan lagi. Okey, kalau tak ada kita tutup kita punya kelas pada pagi ini dengan bacaan tasbih kifara dan surah Wal-As. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you. Okey.